Kalau kita tengok kisah Umar Abdul Aziz macam mana kan, Khalifah Umar Abdul Aziz. Ada pada waktu malam, office hour dah habis dah ni. Anak dia datang nak bincang hal keluarga. Lepas tu dia pun tutup, dia tahan anak dia daripada bercakap, dia pun tutup pelita, dia buka pelita yang lain. Anak dia bertanya, wahai ayahku, kenapa tadi pelita tu aku gunakan hak milik kerajaan, dan sekarang kamu datang untuk bincang tentang hal urusan keluarga? Dia buka pelita peribadi lah. Padahal waktu ni dah tengah malam kan. Waktu ni bukan lagi waktu pejabat lah kiranya. Tapi betapa dia menghisap, menilai betul-betul. Masya Allah. Saya nak share satu kisah seorang hamba abdi nama dia Mubarak. Hamba ni dia bekerja dengan seorang tuan dia, pemilik kebun. Bila dia bekerja dengan pemilik kebun ni, suatu ketika pemilik kebun ni dah bertahun-tahun dia bekerja. Bukan berbulan-bulan ni. Ada dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang seorang lelaki yang sangat integriti ataupun amanah ketika kerja. Lalu tuan ni minta, wahai Mubarak, satu hari tuan ni minta pergi ke kebun, dia bawa kawan-kawan dia. Tak tahulah investor ke siapa ke kan. Dia bawa kawan-kawan dia, dia kata, wahai Mubarak, bawakan buah delima yang paling manis. Lalu Mubarak pun bawa lah buah delima. Bila bawa buah delima, dia orang pun makan, tuan kebun ni makan, buah tu sangatlah masam. Lalu dia marah, wahai Mubarak, kenapa ni? Kamu bagi kami buah yang masam. Lalu Mubarak ni jawab, wahai tuan, kamu sangat baik denganku selama ni sekian-sekian. Aku bekerja dengan kamu sekian-sekian. Dia pun bagi tahu yang selama dia bekerja, dia tak pernah ambil walaupun satu biji. Masya Allah. Sebab tu susah ni. Kalau saya sendiri pun, pengalaman kerja sendiri pun susah kalau nak jumpa. Pernah ambil tak selai? Tak pernah ambil selai sepanjang 20 tahun bekerja. Susah nak jumpa. Kecuali orang yang betul-betul jaga. Kalau dia guna pun, esok dia bawa balik ganti. Kalau nak guna ni pun, dia charge apa semua pun kat rumah, dia bawa ni je. Ya Allah, telefon ni banyak membuatkan kita jadi tak amanah dengan kerja, betul tak? Telefon, kejap tengok, kejap rasa nak tengok. Rasa tengok sekejap, lepas tu jadi lama. Belek-belek jadi lama, jadi leka. Masya Allah. Saya pernah, sebab saya pernah duduk sekejap di Australia tu kan. Saya pernah nak berhubung dengan kawan saya, telefon tak angkat. Dia PR dekat situ dan dia bekerja di pejabat di sana. Telefon tak angkat. Lepas tu saya kata, bila malam barulah angkat. Sebab ada urusan lah dengan dia. Mesej tak balas semua tak. Lepas tu saya kata, kenapa? Sebab ada urusan dia buat shipping apa semua. Kita pun nak segera. Dia pun terangkan. Dia kata, Ustazah, kerja dekat sini, masuk je office, telefon letak dalam loker. Semua letak satu tempat. Tak dibenarkan. Balik baru ambil. Sebab apa? Dia kata memang bagus pun buat begitu. Akhirnya kita fokus sungguh kerja. Yang membuatkan kita rasa kerja banyak, tak habis-habis, stres kerja sebab kita menangguhkan kerja. Dan kerja kita tertangguh banyaknya sebab telefon. Dia kata letak, saya tanya kalau ada emergency, kalau ahli keluarga semua tahu, ada nombor pejabat emergency. Maksudnya kalau ada apa-apa berlaku emergency ke apa, insya-Allah kita akan dapat maklumat. Tapi memang dilarang. Maksud polisi. Dan tak jadi tekanan pun. Dan kami kerja dengan bila balik rasa puas hati. Sebab dah habis satu, apa lagi nak buat? Sebab manusia memang tak boleh duduk saja. Kenapa tu tak ada kerja? Senyap. Tak ada. Sifat manusia mesti cari kerja. Mesti dia nak buat sesuatu. Dan kita pula bila ada cabaran ujian ni, bila dah settle, mesti rasa nak layan ni. Sedangkan kita boleh buat perkara lain yang lebih bermanfaat. Hari ini manusia jadi kurang membaca sebab ni. Buku ada banyak bersusun. Macam peminat buku. Asal nampak buku beli. Aku memang suka baca. Kau suka baca. Rupanya cuma mukadimah je. Tak baca-baca sampai habis. Yang banyak menghalang sebab ni. Yang banyak menghalang manusia hari ini, manusia memberi kasih sayang kepada orang yang dia sayang pun ni juga. Yang banyak mengurangkan kita baca Quran, ini juga. Yang banyak mengurangkan kita zikir, ini juga. Subhanallah. Jadi siapa yang dikawal oleh perkara ni, musibah bagi dia. Siapa yang mampu mengawal, dia menang. Ini sepatutnya kita yang kawal, bukan dia mengawal kita. Tapi seolah-olah kadang-kadang tu jadi terbalik.
Jadi kisah Mubarak tadi tu, tuan dia terkejut. Adakah benar? Adakah benar? Kamu ni tak pernah makan, macam tak boleh terima, tak logik. Kamu dah bekerja bertahun-tahun, kamu tak pernah makan walaupun sebiji. Tak, aku tak pernah, sebab engkau tak pernah pun memberi keizinan untuk aku makan. Maksudnya ambil. Kita kalau kerja kedai, contohnya lah kan, kerja jadi tukang kebun kan, jaga kebun anggur ke, lalu ambil kan, lalu ambil, rasalah sambil-sambil tu kan. Kita rasa kita yang jaga apa semua, tuan mesti tak berkira. Tapi dia tak pernah makan. Akhirnya tuan ni tak puas hati, tanya pula jiran-jiran, tanya pekerja yang lain. Semua mengatakan, ya benar, kami tak pernah melihat Mubarak makan walaupun satu biji. Masya Allah. Kemudian tuan ni pun tanya kepada Mubarak ni. Dia kata, wahai Mubarak, apa pendapatmu sekiranya aku ada seorang anak perempuan? Ini satu-satunya anakku. Apa pendapatmu? Lelaki bagaimanakah yang seharusnya aku nikahkan? Mubarak ni pun jawab. Kalau kita jawab apa? Saya lah. Tapi Mubarak ni jawab, wahai tuanku, Nasrani akan melihat pada kecantikan. Kalau Majusi sekian. Kalau Yahudi akan melihat kepada keturunan. Kalau sekian-sekian. Tetapi kalau Islam melihat kepada ketakwaan. Kemudian tuan kebun ni kata, aku tidak menjumpai mana-mana lelaki yang lebih bertakwa melainkan kamu. Maka wahai Mubarak, sudikah kamu untuk menikahi anak perempuanku? Subhanallah. Setelah itu, Mubarak ini dimerdekakan, tak jadi hamba lagi. Bahkan dia jadi tuan kepada kebun tersebut. Dan dia juga mewarisi harta tersebut. Dan dia menikah dengan satu-satunya anak kepada tuan kebun ni. Subhanallah. Nak katanya berkat hasil daripada kerja, amanah, tak ambil hak orang. Memang nampak macam, kau ni rimas lah, semua nak kira, semua nak ambil kira. Allahu Akbar. Allah akan lipat gandakan rizki daripada sumber yang tak disangka-sangka asbab amanahnya dia dalam pekerjaannya ataupun dalam kehidupannya di rumah. Subhanallah. Hak seorang isteri daripada suami, hak suami terhadap isteri, hak anak-anak yang boleh dituntut daripada kita, hak kita yang boleh tuntut daripada anak. Masya Allah. Ini semua dalam bab hak-hak. Subhanallah. Okey, kita tengok pula dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Balik daripada satu perang, namanya perang apa? Perang Khaybar. Balik pada perang, ramailah yang meninggal, ramai yang syahid. Lalu sahabat-sahabat ni sebut seorang-seorang nama, oh si fulan syahid. Lepas tu cari lagi si fulan syahid, sampailah nama orang ini, si fulan juga syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dia dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal mati dalam perang ni. Mati dalam perang, dia pun menempuh peperangan, akhirnya dia mati. Namun Rasul kata, tidak, aku melihat si fulan itu dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka kerana menyembunyikan selembar selendang ataupun perawi hadis sebut selembar baju daripada harta rampasan perang. Masya Allah. Mungkinlah lepas perang, kemudian nampak ada harta rampasan, dia bukan ambil banyak, bukan ambil harta yang mahal-mahal pun. Daripada harta rampasan tu mungkin dia nampak selendang, sehelai kain yang cantik ataupun sehelai baju. Jadi dia ambil dulu. Sama dia ambil dulu ataupun sebagainya. Maksudnya dalam peperangan sebelum ini. Sebab dalam perang tu dia meninggal dunia. Mungkin dalam perang sebelum ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu hasil pada rampasan perang akhirnya akan diagihkan juga. Tapi mungkin dia ambil awal sebab dia berkenan. Kalau kita nak fikir secara logik, seumpamalah seolahnya kita kata, takkanlah dia dah pergi perang, dah susah payah ni, takkan sebab selai dia ambil tu pun dia azab? Ya, tetap dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah, cuba kita cek diri kita. Kalau hak kita dengan Allah, apa hak Allah yang kita perlu tunaikan? Contohnya, puasa hari tu yang kita tinggalkan, ada lagi tak qada, itu hak Allah yang Allah akan tuntut. Solat yang kita ada tinggalkan, belum qada lagi. Kemudian zakat, kalau kita tak keluarkan, itu hak Allah. Kalau kita tak tunaikan, seolahnya kita mengambil, maksudnya
kita mengambil hak Allah dan juga hak-hak manusia yang lain ke atas harta kita, ada hak manusia yang lain. Kemudian apa lagi? Nazar mungkin. Apa-apa urusan kita, urusan ibadah yang diwajibkan, itu dipanggil hak Allah ke atas kita. Jadi wajiblah kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka seolahnya kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang melibatkan tentang hak manusia ni, apa-apa barang, apa-apa tanggungjawab, apa-apa saja hutang contohnya, hak orang terhadap kita hutang. Okey, cuba kita tengok. Kita tengok sikit bab hutang. Ada satu ketika Rasul dibawakan satu jenazah. Kemudian Rasul bertanya soalan, adakah jenazah ini, si fulan ini, arwah ni ada hutang? Kalau kita matilah kan hari ni, bila ditanya soalan tu, agak-agak banyak tak hutang kita ni? Ui, memang banyak lah. Memang banyak. Lepas tu orang jawab, banyak sangat hutang dia, keliling pinggang. Semua bank dia pinjam. Contohlah kan. Tapi kita ni boleh relax, boleh tidur lena, makan kenyang, pada hutang banyak ni. Hutang dengan manusia memang akan buat resah gelisah. Hutang dengan bank kita tak adalah resah gelisah sangat kan. Sebab ada insurans. Betul? Cover kan. Kita fikir kalau kita meninggal, insurans cover. Kita beli rumah, kerajaan pun sama. Kan ni. Kita fikir macam tu. Lepas tu kita lalu kau main bank ke, saya ambil selamba je kan. Tak adalah malu-malu ke. Tapi kalau hutang dengan manusia ni, manusia hari ni ada yang jenis berhutang dengan manusia dan tak rasa pun malu, tak rasa pun bersalah, walaupun dia ni melintas-lintas je kan. Kita ni kan yang beri hutang, orang tu hutang kita. Kita pula yang malu. Jadi terbalik. Yang kedua, dia pula yang marah bila kita tanya. Terbalik. Pelik kan? Lepas tu, dia boleh pula contohnya pergi ke mana-mana, beli itu, beli ni. Siap buat rumah terbuka. Kita tak boleh buat rumah terbuka. Contoh kan? Allahu Akbar. Memang ujian. Ujian yang berat bagi orang yang memberi hutang. Tapi ujian lagi berat kepada yang berhutang tu. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang dan dia mampu membayar hutang saudaranya, namun dia menangguhkan, dia tak bayar, dia umpama mencuri, mengambil harta, merampas harta saudaranya. Dia memang tak curi, dia bukan pencuri, dia bukan ambil dengan ni. Dia berhutang, A berhutang dengan B. Dia sebenarnya mampu bayar dah, tapi dia melengah-lengahkan. Dan masa sama kan beli gelang, kan makan sedap-sedap dekat hotel, kan pergi berjalan. Dan masa sama dia tak mendahului bayar hutang tu. Maka sepanjang itu, seolahnya hidup dia tu tak tenang, tak berkat, dibelenggu dengan hutang. Bahkan ia dikira sebagai, Nabi sebut dalam hadis itu, dia seumpama mengambil, merampas ataupun mencuri harta saudaranya. Subhanallah, jangan main-main. Sebab dosa besar ni, kita baca bab merampas harta, mengambil hak orang lain.